Qala Syekhul Muslim ta'ala bid'ah kan. Dan tersebut pada hadis yang sahih bahwasanya barang siapa memberi pakai akan seorang kerana Allah, dipakaikan dia Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan tersebut pada hadis yang sahih bahwasanya barang siapa memberi pakai akan seorang, mana dia sedekahkan dengan pakaian kepada siapa-siapa di atas dunia, memberi pakai itu kerana Allah. Memberi pakai itu maksudnya sedekah dengan pakaian. Betul, sedekah dengan pakaian itu kerana Allah, ikhlas, balasannya dipakaikan dia Allah Ta'ala pada hari kiamat. Allah Ta'ala bagi pakaian kepada dia pada hari kiamat. Sebab ketika dibangkit daripada kubur itu dalam keadaan telanjang. Tidak ada pakaian. Melainkan orang yang ada bersedekah dengan pakaian, maka dapat dipakaikan pakaian pada hari itu. Adapun hadis dibangkitkan manusia bertelanjang itu, maka iaitu ditanggung atas orang yang tiada memberi pakai akan seorang pada dunia. Seperti kata sanilah, hadis yang mengatakan manusia itu dibangkit daripada kubur dengan keadaan telanjang, maka ditanggungkan akan dia akan hadis kata telanjang saya itu atas orang yang tiada memberi pakai akan seorang pada dunia. Kalau katanya kita dapat jumpa satu hadis katanya dibangkitkan daripada kubur dengan keadaan telanjang tu, itu telanjang betul lah. Itu nisbah bagi orang tak pernah sedekah pakaian kepada siapa-siapa. Sekiranya kalau ada bersedekah dengan pakaian kepada seorang, maka dapat dipakaikan pakaian pada ketika bangkit daripada kubur. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah, di dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah, panjang alif tu baca panjang, Ulumil Akhirah. Kitab dia namanya Kashfi Ulumil Akhirah. Ada sebut, Imam Ghazali ada sebut dalam kitab dia. Riwayat daripada Nabi SAW bersabda, bersungguh-sungguh olehmu pada membanyakkan segala kapan orang mati. Daripada kamu, maka bahasanya umatku dihasyarkan dengan segala kapannya, dan segala umat yang lain bertelanjang dan tiada berkasut. Riwayat daripada Nabi SAW bersabda, bersungguh-sungguh olehmu. Kita mesti bersungguh-sungguh pada membanyakkan segala kapan. Maknanya kapan orang mati daripada kamu. Sekiranya daripada golongan kita tu ada kematian, maka Nabi katanya banyakkanlah, banyak lapisan. Kan kapan. Maka itu mengikut sebut dalam kitab fiqh lah.
maka yang afdalnya 3 lapis. 3 lapisan kain kafan. Tak kira dengan baju. Jadi cara kafan tu disunatkan pakai baju kepada mayat. Lepas tu dikafankan dengan 3 helai kafan. Maka bahwasanya umatku dihasyarkan maknanya dibangkitkan daripada kubur itu dengan segala kafannya. Jadi ada pakaian lah. Jadi pakaian dia tu kain kafan. Dan segala umat yang lain, umat yang sebelum-sebelum Nabi Muhammad tu bertelanjang. Dan tiada berkasut. Tak pakai kasut selipar. Intaha Qurtubi. Dan nakal daripada Sa'labi. Bahasanya manusia bersalah-salahan pada dihasyarkan mereka itu. Bahasanya manusia bersalah-salahan, maknanya tak serupa, ada berlain-berlainan pada dihasyarkan mereka itu. Mana pada waktu dihasyarkan mereka itu daripada kubur itu, keadaan mereka itu bersalah-salahan, berlain-lainan. Maka setengah mereka itu manusia berkenderaan. Sebab kita maklum daripada dulu, maknanya apabila keluar daripada kubur itu akan dihalau menuju kepada mahsyar. Katanya dan setengah mereka itu, maka setengah mereka itu manusia waktu dihasyarkan itu berkenderaan. Jadi dia dapat naik kenderaan, maka iaitu orang yang muttaqin. Maka iaitu mereka yang berkenderaan ialah orang yang muttaqin. Dan setengah mereka itu berjalan kaki. Maknanya tidak berkenderaan. Tidak berkenderaan berjalan kaki dia. Iaitu orang yang sedikit amal. Amalan baik dia di atas dunia tu tak banyak. Maka dia bangkit nak pergi kepada mahsyar itu berjalan kaki. Dan setengah mereka itu orang yang berjalan, setengah mereka itu setengah manusia ketika dibangkit pada hasyar, ketika di hasyar itu orang yang berjalan atas mukanya dan kakinya ke atas. Jadi maknanya muka ke bawah, maknanya kaki ke atas, berjalan dengan tangan. Siapa yang begitu? Iaitu orang yang kafirin, orang yang kafir. Dan orang yang memakan riba. Dan setengah mereka itu orang yang atas rupa kera. Maknanya dibangkitkan dia tu rupa monyet. Kera monyet. Iaitu orang yang berzina. Berzina maknanya yang mati dengan tak taubat daripada kesalahan zina. Dan orang mengadu-ngadu antara manusia supaya jadi perkelahian, pergaduhan antara mereka itu antara manusia. Dia panggil namimah. Maknanya dia mengadu, pergi cerita korang tu, cerita korang ni untuk nak hasilkan pergaduhan di antara dua orang. Orang zina dan orang yang mengadu-ngadu. Dan setengahnya orang yang atas rupa babi khinzir. Iaitu orang yang memakan suapan pada hukumnya risyah. Dan orang yang memakan cukai yang yang haram. Yang memakan cukai yang haram. Dan setengah daripada mereka itu orang yang buta
matanya. Dibangkit daripada kubur, pergi ke mahsyar itu dengan keadaan buta mata. Iaitu orang yang zalim pada hukum syarak. Tidak menghukumkan dengan hukum syarak. Orang yang zalim pada hukum syarak maknanya orang yang tidak mengikut hukum syarak. Hukum syarak kata halal, dia kata haram. Hukum syarak kata haram, dia kata halal. Dan setengah mereka itu orang yang tuli, kelu. Tuli itu kelu lah. Iaitu orang yang ujub dengan amalnya, dengan ilmunya dan amalnya. Orang yang bangga dengan amalnya dan ilmunya. Dia terasa dia ilmu banyak, dia terasa amalan dia tu banyak. Itu ujub. Adapun ria tu nak menunjuk ke orang. Bagi orang nampak kata amalan dia tu banyak. Nak bagi nampak ke orang kata ilmu dia tu banyak. Ujub ni dia terasa katanya dia ni ilmu banyak. Aku ni alim sungguh. Begitu. Aku ni amalan banyak sungguh. Begitu dia kata salah kata itu. Salah begitulah. Ujub. Dan setengah mereka itu orang yang memamuh akan orang yang memamuh akan lidahnya. Dan setengah mereka itu, setengah manusia pada waktu dihasyarkan mereka itu yang memamuhkan lidahnya. Mamuh lidahnya sendiri. Dan mengalir nanuh di mulutnya. Iaitu orang yang mengajar manusia menyalahi perbuatan akan perkataannya. Itu adanya tak? Maksudnya. Perbuatannya. Orang yang mengajar manusia menyalahi perbuatannya akan perkataannya. Naknya begitu, menyalahi perbuatannya akan perkataannya. Dia mengajarkan manusia, dia kata kita ni kena solat jemaah masalan, kita tak boleh tinggal solat, kita tak boleh tinggal puasa masalan. Puasa Ramadan kita mesti puasa sembahyang 5 waktu, kita kena sembahyang. Padahal dia tak sembahyang. Padahal dia tak puasa. Itu maknanya dia suruh orang, dia sendiri tak buat. Tapi benda yang wajib lah ni. Dengan sebab tinggal benda yang apa dia? Yang sunat tak jadi kesalahan. Dia mengajar orang tu sedaplah. Semayang kena semayang, puasa kena puasa, zakat jangan tak keluar, mesti keluar zakat. Padahal dia sendiri tak semayang, tak puasa, tak keluar zakat. Dan setengah mereka itu orang yang berpotong tangan dan kakinya. Kaki tidak ada, tangan tidak ada. Iaitu orang yang menyakiti jiran. Lepas tu nak pergi tu berguling. Pusing. Macam sebatang kayu. Pusing. Macam buah bola. Dan setengah mereka itu orang yang tersolah di atas kayu daripada api. Dan setengah mereka itu manusia orang yang tersulah. Maknanya digantungkan. Digantung macam orang Kristian dia katanya Nabi Isa tu digantungkan di atas kayu. Rupa-rupa yang orang Kristian buat tu ada kayu palang, lepas tu digantungkan Nabi Isa tu, itu rupa tersolah lah tu. Dan setengah mereka itu orang yang tersolah di atas kayu. Kayu tu bukan kayu biasa, kayu tu kayu daripada api. Maknanya kayu daripada api. Kayu tu ialah api. Maknanya digantungkan, tempat gantungan dia tu
ialah api. Iaitu orang yang berjalan dengan manusia kepada sultan dan raja-raja yang zalim. Iaitu orang yang berjalan dengan manusia, bukan maksud kata pergi bersama dengan manusia kepada sultan yang dan raja yang zalim, bukan maksud gitu. Maknanya dia pergi mengadu-ngadu kepada sultan dan kepada raja-raja yang zalim. Katanya orang ni kata kepada raja, orang ni mengupat kepada raja, orang ni deraka pada raja. Dia begitu. Nanti orang tu akan ditangkap, dibunuh oleh raja. Dia itu masuk katanya berjalan dengan manusia kepada sultan dan raja-raja yang zalim. Dia pergi katanya, wahai raja, si Zaid itu mengupat kepada raja, si Zaid itu memaki kepada raja, si Zaid itu tak patuh pada raja. Begitulah maksudnya. Dan setengah mereka itu orang yang terlebih busuk baunya, bau badan dia. Lebih busuk daripada bangkai. Iaitu orang yang berhadap atas bersedap-sedap dan lazat-lazat dengan keinginan nafsu daripada yang haram dan menegah ia akan hak Allah Ta'ala pada hartanya. Setengah daripada mereka itu orang yang bau badan dia tu busuk, lebih busuk daripada bangkai. Siapa? Iaitu orang yang berhadap, menghadapi, yang berhadap atas bersedap-sedap dan berlazat-lazat dengan keinginan nafsu. Mana makan benda sedap, benda yang sedap dan lazat dan sedap tu mana sama. Dengan keinginan syahwah nafsu dia daripada yang haram. Dia makan sedap, tapi benda yang sedap misalnya itu tidak benda yang haram. Adapun kita makan nasi, makan apa makanan yang halal, yang sedap-sedap, lazat itu tak masuk di sini. Maknanya makan makanan yang sedap, tapi makanan itu haram. Seperti dia kata sedap daging khinzir, makanan yang tak halal itulah. Minuman yang tak halal, dia suka minum seperti minum arak, begitu. Dan menegah ia akan hak Allah pada hartanya. Maknanya tak tunai hak Allah pada harta daripada zakat dan kafarah. Sampai masa wajib data dia bayar zakat, dia tak bayar. Sampai masa dia nak kena bayar kafarah, dia tak bayar. Sampai masa dia nak kena bayar fidyah, dia tak bayar. Maka itu maksud katanya menegah ia akan hak Allah Ta'ala pada hartanya. Yang kita masyurnya tak bayar zakat. Itu mana kata orang yang menegahkan hak Allah pada hartanya. Orang tak keluar zakat, orang tak keluar tak bayar kafarah. Begitu. Dan setengah mereka itu orang yang dipakaikan baju daripada minyak tanah, tal. Minyak tanah tu tal yang hitam. Jadi maknanya minyak tal tu semacam baju dia. Lekat kat tubuh dia. Jadi minyak tal tu terlumur kat tubuh dia. Iaitu orang ahli takabur. Mana orang bertakabur. Dan ujub. Dan bermegah-megah. Begitu. Kata Imam Ghazali di dalam Kashfu Ulumil Akhirah. Bahwasanya orang yang berzina dan liwat dibesarkan farajnya pada hari kiamat. Lepas tu kita maklum kalau sebut gini orang yang buat salah patut didendakan, orang buat maksiat patut didendakan, disiksakan dengan sebab kesalahan tu. Maka setiap kali kita jumpa macam ni kita ingatlah kata ini sebab dia mati dengan tak taubat. Mati dengan keadaan berdosa daripada zina dan liwat. Kalau yang lain pun sama.
Sekiranya kalau dia pernah berzina, dia pernah berliwat, tetapi belum nak mati, dia dapat taubat dengan sebetul-betul taubat, maka Allah Ta'ala terimakan taubatnya, maka tidaklah seksaan yang seperti disebut ni tak kena, sebab dah dosa dah tidak ada. Mati dalam keadaan berdosa. Dengan berzina dan liwat kalau di sini. Bahwasanya orang yang berzina dan liwat dibesarkan. Allah Ta'ala bagi jadi kemaluan dia tu besar. Dibesarkan farajnya, yakni kemaluan dia. Tak kira lelaki dan perempuan, dibesarkan farajnya pada hari kiamat. Dan mengalir daripadanya nanah. Daripada faraj, daripada kemaluan dia tu nanah. Dan danur. Hingga menyakiti dengan mereka itu oleh jiran mereka itu. Jadi mengalir darah, mengalir nanah, mengalir danur sehingga orang kat tepi dia tu dapat menyakiti. Bukan susah sakat dia, menyusah sampai ke orang. Hingga menyakiti, terasa tersakiti mereka itu, menyakiti mereka itu oleh jiran yang jiran mereka itu, mana orang kat tepi-tepi dia tu jadi dapat menyakiti. Menyakiti macam itulah, dia menyakiti itu banyak bagai. Contohnya kalau busung, badan busung, itu pun setengah daripada menyakitikan orang juga. Walaupun tak ada terasa sakit, tapi tak boleh nak sabar dengan bau busuk dia tu, itu pun menyakiti. Lepas tu kalau dia seorang yang keluar nanuh, keluar danu, duduk kat orang, orang bau busuk, orang nak duduk tak selesa, orang nak makan tak selesa dengan sebab keluar tu, maka itu pun menyakiti juga. Dan bahwasanya orang yang bermain-main dengan memukul kayu, dihasyarkan dia. Dan kayu permainan itu digantungkan pada lehernya. Dan bahwasanya orang yang bermain-main dengan memukul kayunya. Dia masa menyanyi dia buat gini. Kayu dua-dua. Lepas tu dua begini. Dia buat begitu. Yang ada yang sekarang tu buatan daripada temaga yang macam mangkuk. Buat gitu. Dia palu begitu. Dan bahwasanya orang yang bermain-main dengan memukul kayu, orang ni dihasyarkan dia, dan kayu permainan itu digantungkan pada lehernya. Kayu itu akan digantung pada lehernya. Sebab kayu itu dua. Satu pasang. Dan orang yang berserunai. Dihasyarkan dia padahal berserunai ia. Dihasyar di akhirat esok dia bersunai. Nanti tiup sunai dia. Jadi sepanjang masa dia tiup sunai, bukan nak selesa pun. Kita pada waktu itu waktu susah, seboleh kita tak nak pegang apa. Tidak ada apa yang kena bawa pada hari itu sebab susah. Pada hari itu kena ada orang yang pukul kayu kena ada ada digantungkan, disangkutkan akan kayu itu pada leher. Orang sunai pun bawa sunai dia, tiup sunai dia sepanjang masa. Kesusahan juga tu. Dan orang yang minum arak, dihasyarkan dia, dan piala tempat minuman itu digantung pada lehernya. Botol tu, yang seperti botol arak tu lah.
Dan piala tempat minum itu digantungkan pada lehernya. Dan bijananya pada tangannya. Dan bijana arak tu, bekas arak tu pada tangannya. Bawa yang tu lah pada hari kiamat. Padahal ia terlebih busuk daripada segala bangkai. Bau badan dia tu busuk sangat. Lebih busuk daripada bangkai. Jadi apa tu cerita panjang tu munasabahnya kita sekarang dalam cerita bangkit daripada kubur. Maka ambil kesempatan dia ceritalah kelakuan-kelakuan manusia waktu dihasyarkan, waktu dibangkit daripada kubur dan dihasyarkan di padang mahsyar. Habisnya katanya kemudian tak kala sampai mereka itu kepada padang mahsyar, tempat himpunan manusia, iaitu mahsyar tu bumi Baitul Maqdis. Jadi tempat mahsyar tu bumi Baitul Maqdis yang suci. Iaitu bumi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sekarang. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kalau di lafaz bait tu ada lam, kita tak baca begitu. Ni yang Maqdis ada alif lam. Di lafaz bait tidak ada alif lam. Kalau di lafaz al-bait ada alif lam, kita tak baca al-baitul maqdis, kita baca al-baitul muqaddas. Muqaddas, al-baitul muqaddas. Kalau pada lafaz bait tu ada alif lam. Al-baitul muqaddas. Kalau tidak ada alif lam pada lafaz bait, kita baitul maqdis, bukan baitul muqaddis. Itu salah. Baitul maqdis. Asalnya bait tu mana rumah. Lepas tu Al-Maqdis maknanya yang bersih, yang suci. Itu dia kata yang suci, tu makna Maqdis. Maqdis yang suci. Kalau Muqaddas mana yang disucikan. Yang disucikan. Kalau Al-Muqaddas mana yang disucikan. Iaitu padang mahsyar, bumi Baitul Maqdis, Baitul Maqdis yang suci, yang ditukarkan dengan bumi yang tiada dibuat maksiat akan Allah atasnya. Jadi maknanya, maksudnya tempat padang mahsyar tu berbetulan ialah betul dengan Baitul Maqdis, kawasan tu sekarang. Tetapi bumi lain. Allah Ta'ala buangkan bumi yang lama, gantikan dengan bumi yang baru yang tak pernah lakukan maksiat akan Allah di atas bumi yang baru itu. Itu maknanya yang ditukarkan dengan bumi yang tiada dibuat maksiat akan Allah atasnya, atas bumi. Jadi bumi yang lama yang ada sekarang tu dihilangkan, dibuangkan, digantikan bumi yang baru yang suci bersih daripada maksiatkan Allah di atas muka bumi itu. Maka berhenti mereka itu padanya kerana menceritakan kerana menceraikan hukum antara mereka itu. Jadi maknanya bangkit daripada kubur, dihalaukan oleh api, maka mereka itu datang berkumpul di padang mahsyar. Sebab mahsyar tu maknanya tempat himpun. Mahsyar tu tempat himpun, tempat berkumpul.
tempat berkumpul, tempat berhimpun, maka supaya pun disebab kita ni, kalau kita dengan secara ringkasnya bangkit daripada kubur, orang kafir masuk syurga, akan masuk syurga, orang mukmin akan masuk, orang kafir masuk neraka, orang mukmin akan masuk syurga. Maka buat samutara tu untuk keluar daripada kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan manusia di padang mahsyar itu untuk nak buat keputusan siapa nak kena masuk syurga, siapa yang beruntung yang dapat masuk syurga, siapa yang kena masuk neraka. Begitu. Itu mana katanya maka berhenti mereka itu padanya pada padang mahsyar. Bersinggahan saja. Di padang mahsyar tu bukan tempat tujuan, bukan matlamat, bahkan pada mahsyar itu tempat bersinggahan. Macam tempat apa dia? Stesen bas, orang datang tunggu nak naik bas kan. Maka di pada mahsyar tu dikumpulkan manusia di situ kerana menceraikan hukum. Menceraikan hukum maknanya menentukan hukum antara mereka itu. Apa dia hukum? Bertuah, beruntung, dapat masuk syurga, celaka, masuk neraka. Mana di situ tu tunggu masa nak menentukan hukum siapa nak kena masuk neraka, siapa nasib baik masuk syurga. Untuk nak tunggu saja, untuk nak tunggukan menyelesaikan hukum, keputusan. Yang hukum ni maknanya keputusan. Bukan hukum wajib sunat. Bukan begitu. Mencerai itu maknanya menyelesaikan keputusan. Keputusan orang ni syurga, keputusan orang ni neraka, begitu. Itu mana kerana menceraikan, membuat keputusan, menceraikan, menyelesaikan keputusan, nak bagi siap keputusan antara mereka itu, antara manusia. Siapa nak kena masuk neraka, siapa yang nasib baik masuk syurga. Sebab tu dikumpulkan di padang mahsyar, sebab di situ akan ditimbangkan amalan apa semua. Dan adalah manusia pada mauqif itu, mahsyar tu mauqif, dan adalah manusia pada mauqif itu atas kelakuan yang mati mereka itu atasnya. Dan adalah manusia pada mauqif itu, mahsyar itu, mahsyar, panggil mahsyar tu tilik kepada tempat ipun, tempat kumpul. Panggil mauqif, ambil daripada waqafa. Waqafa tu mana berhenti, berdiri, berhenti. Tempat berhenti dia panggil mauqif, tempat berhimpun panggil mahsyar. Maka di situ berhenti, di situ dihimpun di situ. Maka panggil juga mahsyar, sebab panggil juga mauqif. Dan adalah manusia pada mauqif itu atas kelakuan yang mati mereka itu atasnya. Jadi mengikut kelakuan yang mati. Kalau muda, mudalah. Kalau berumur, berumurlah. Kemudian masuk syurga orang mukmin padahal muda belia. Seperti anak 33 tahun, maknanya umurnya sederhana. Maknanya sederhana umur manusianya 33. Tak muda sangat, tak tua sangat. Jadi ketika bangkit daripada kubur, ketika dibangkit daripada kubur,
dan sementara nak sampai kepada mahsyar, dan ketika duduk di mahsyar itu, kalau mati muda, dibangkit dengan keadaan muda lah. Kalau mati dalam keadaan tua, maka dibangkit dengan keadaan tua tu lah. Lepas tu kata jadi muda balik tu, itu ketika dapat masuk syurga. Ketika masuk syurga itulah barulah dimudahkan. Dia jadi muda balik. Umurnya 33 tahun. Maknanya jadi dimuda balik tu seperti orang yang umur 33. Rupaan dia, rupaan badan dia, rupa muka dia tu macam orang yang umur 33. Kita tengoklah, ingat baliklah. Kita masa umur 33 tu, macam mana kita macam tu dah. Rupa paras kitanya masa kita umur 33. Umur sekaliannya. 33 tu maknanya umur sekaliannya, sekalian ahli syurga. Maknanya jadi setaraf. Dengan maknanya tak jadi muda sangat, tak jadi tua sangat. Begitu. Semuanya begitu. Berusia 33. Sekaliannya tiada bertambah dan tiada kurang. Begitulah maknanya tak jadi kurang, jadi muda, semakin hari semakin jadi muda. Dan jadi kurang maknanya semakin hari jadi ketua. Tidak, begitulah. Sepanjang masa dalam syurga dan tidak berkesudahan. Adapun orang kafir, maka bersalah-salahan qadar tubuh mereka itu. Adapun orang kafir, sani katanya 33 tu untuk ahli syurga, orang mukmin. Adapun orang kafir, ahli neraka. Adapun orang kafir, maka bersalah-salahan, berlain-lainan pada tubuh, yakni pada tubuh badan mereka itu. Dan datang warid daripada hadis bahwasanya gigi orang kafir di dalam neraka seumpama bukit Uhud besarnya. Tu gigi dia. Dan pohonnya seumpama warqan. Apa dia? Iaitu 2 bukit di Madinah. Besar-besar. Lepas tu bukan besar sakat gigi sakat pohon. Maknanya kalau pohon dia besar tu, badan dia, dada dia nak besar mana, tangan dia nak besar mana. Tengok jadi setimbang lah. Jadi gigi dia tu dah besar bukit Uhud. Kepala dia nak besar mana. Tak boleh jadilah katanya kepala dia tu sama besar dengan kepala sekarang, tapi gigi dia tu, seputung gigi dia tu besar bukit Uhud. Jadi nak cerita kata badan dia tu jadi besar. Macam gergasi. Dan riwayat daripada asar, khabaran-khabaran. Asar tu mana khabaran-khabaran. Bahawa Allah Ta'ala mahasyarkan segala umam, ummatun umam, ummah itu mufrad. Umam tu jamak. Maknanya segala umam, mana beberapa umat-umat, semua umat-umat, umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Ishaq, umat Nabi Nuh, yang akhirlah. Bahwasanya Allah Ta'ala mahasyarkan segala umam, segala umat-umat daripada manusia dan jin, bertelanjang sekaliannya, lagi hina, bahawa sungguhnya, jadi maknanya Allah Ta'ala mahasyarkan, mana dibangkit daripada kubur tu seperti kata tadi,
Jin pun sama, manusia pun sama, dengan keadaan telanjang, sekaliannya lagi hina. Lepas tu, ini dia dah pesan tadi kan. Dia dah pesan. Katanya, dia dah bagi tahu awal-awal tadi. Kalau katanya dibangkit daripada kubur telanjang, itu maknanya orang yang tak pernah beri pakaian kepada orang. Kerana Allah. Dah begitu. Taklah jadi berlawan dengan yang dulu. Sebab dulu dia dah cakap dah katanya, kalau dengar kata dalam hadis, kalau kita ada dengar daripada hadis, beri faham katanya dibangkit daripada kubur itu bertelanjang. Bertelanjang tu kalau orang yang tidak pernah beri pakaian kepada orang kerana Allah. Maknanya kalau orang yang ada infak, ada sedekah pakaian kepada manusia, maka tak bertelanjanglah dia, Allah Ta'ala bagi pakaian kepada dia. Kita maklum di situ, ambil sanalah, mari faham di sini. Bertelanjang ini siapa? Orang yang tak pernah beri pakaian kepada orang. Begitu ya. Kena kait begitu. Setiap kali kita jumpa katanya, cerita kata dibangkit daripada kubur bertelanjang, maknanya orang yang tak pernah bagi pakaian kepada orang. Bahwasanya sungguhnya ditanggalkan kerajaan daripada raja-raja. Maknanya dibangkit daripada kubur, orang yang jadi raja dah tak jadi raja. Ditanggalkan, dibuangkan kerajaan, peringkat kerajaan tu daripada orang-orang yang jadi raja. Dan kemuliaan daripada orang yang mulia-mulia. Orang yang mulia di atas dunia, apabila dibangkitkan daripada kubur itu, dibuangkan, ditanggalkan kemuliaan dia tu. Tetapi sekiranya kalau tak layak dimuliakan, tetapi kalau orang yang mulia di atas dunia, lepas tu dia buat amalan kebajikan dia banyak, maka dapat kemuliaan juga di akhirat pun. Dan jadi hina dan kecil mereka itu. Raja-raja dan orang-orang yang mulia. Jadi hina, jadi kecil. Kecil tu maknanya tak jadi kebesaran. Tak jadi orang besar dah. Kemudian daripada kebesaran. Tu. Jadi hina, jadi kecil. Kemudian daripada kebesaran, maknanya mereka orang besar pada dunia. Tapi di akhirat esok dah tak jadi kebesaran. Itu kalau malaikat orang yang mulia, orang yang raja beramal dengan amalan soleh, maka dapat juga kemuliaan. Tak jatuh dalam hina juga. Dan mengeras mereka itu atas hamba Allah pada bumi. Dan tiada mereka itu mengerjakan dengan barang yang disuruh Allah. Sekali lagi. Maka jadi hina dan kecil mereka itu, jadi hina, jadi kecil mereka itu raja-raja dan orang-orang yang mulia. Begitu ya. Dan maka jadi hina dan kecil mereka itu raja-raja dan orang-orang yang mulia. Kemudian daripada kebesaran, maknanya pada waktu mereka hidup di atas dia, pada waktu mereka hidup di atas dunia itu mereka mempunyai kebesaran dan mengeras atas pada kebesaran. Atas pada kebesaran. Jadi kemudian daripada kebesaran dan mengeraskan mereka itu. Ini kemudian daripada mengeras, menggagahi. Mengeras
mereka itu manusia. Mereka itu tak salah. Mengeras mereka itu raja-raja dan orang-orang mulia, mengeras memaksa berkuku besi, lebih kurang tu dah. Mengeras atas hamba Allah pada muka bumi, pada bumi. Pada bumi maknanya pada masa hidup dunia. Jadi yang mana raja yang zalim lah. Raja yang zalim, dia ada kebesaran, orang-orang yang mulia yang ada kebesaran pada masa hidup dunia, dan mereka pada masa hidup dunia tu berkuku besi mengerasi akan hamba Allah, muzalim pada manusia, tetapi akhirat esok jadi hina. Dan tiada mereka itu mengerjakan dengan barang yang disuruh. Pada masa hidup dunia, mereka tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah. Itu maknanya raja-raja dan orang-orang yang mulia yang jadi hina, jadi kecil pada akhirat esok tu ialah dia dapat kebesaran, dia berkuku besi akan manusia pada muka bumi, dan dia tak menghukumkan mengikut hukum, tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau raja orang baik, orang mulia yang soleh, lain ceritanya, bahagia juga pada hidup pada akhirat. Raja yang zalim, begitulah jadi hina. Adapun raja yang adil, itu kemuliaan pula pada akhirat. Orang yang mulia yang sentiasa taat kepada Allah, maka bahagialah mereka di akhirat. Di atas dunia dia dapat kemuliaan, di akhirat dia dapat nikmat daripada Allah. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Pada kata dan kemudian datang berhadap segala binatang daripada tempatnya padahal tunduk kepalanya, kemudian daripada liar, daripada makhluk. Kemudian didatangkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا